Oh, yang ni saya rasa sebelum saya menang ni, komentator tu Akhbar dah menang dulu dah. Ceklah pun dibunyikan. Jadi tumpukan kepada Hafizul Akbar yang kini berada di depan. Tanggal 30 Ogos tahun 2018 tu memang saya akan ingatlah sampai bila-bila. Di kawasan Selangor inilah dia sedang melakukan hajatan yang terakhir. Hafizul Akbar. Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sebelum acara basikal bermula pun, saya dah dihantar untuk buat side story di velodrome baru, velodrome di Jakarta tu, untuk buat tinjauan dan juga side story. Dekat dalam tu sendiri pun saya dah masuk, saya dah tengok track dalam tu dan saya dah buat ulasan olok-olok. Saya dengan Hafizal saja pengulas yang ada dekat sana. Hari tu memang kami bertugas daripada pagi lah. Host-host kita yang kita bawa ke sana semuanya buat double ataupun triple duties. Jadi Hafizal Ahmad dengan Akbar Sahari dia buat triple duties. Pengulas pun ya, host di studio pun ya, host color stories untuk buat outdoor shoots pun ya. Jadi saya memang ditugaskan untuk buat ulasan pecut final tu lah. Memang teruja lah sebab ada peluang kat situ untuk Azizul menang pingat emas. Hafizal Ahmad dengan Akbar Sahari ni dia ada dinamik dia. Dinamik dia di mana mungkin Akbar punya karakteristik dalam pengulasan dan penyampaian berbeza dengan Hafizal Ahmad. Tapi itulah kadang-kadang orang dalam Englishnya orang kata opposite attract kan. Maknanya yang berlawanan tu yang berpadanan. Azizul Hasniawang ni sejak daripada tahun 2016 lagi kita dah nampak ada peningkatan yang sangat mendadak. Masa tu saya Hafizal dia dekat Rio Suka Olimpik dan bila dia menang pingat gangsa acara final tu memang kita rasakan Azizul ni adalah antara atlet yang memang akan boom lah. 2017 tahun lepas tu di sukan CKL, kita tengok macam mana Azizul dan juga rakan-rakannya di acara basikal track memang bolot habis semua pingat emas. So tahun lepas tu di sukan Asia, kita orang dah expect dah, jangka dah Azizul akan meletup. Memang akan meletup di sukan Asia Jakarta, memang akan ada emas daripada dia. Bilik pengulas tu agak unik lah sebab dia sangat kecil, dia tak muat komputer 2 tapi dia muat peti ais. Agak ajaib lah sebenarnya. Kita kena beri penghargaan kepada engineering team kita lah. Macam mana dia ukur dan memuatkan peti ais dalam tu, kita pun tak pasti. Dan peti ais tu digunakan dengan sebaiknya oleh Akbar Sahari dengan Hafizal Ahmad dan hanya digunakan oleh Akbar Sahari dengan Hafizal Ahmad. Jadi tibalah saat yang ditunggu-tunggu untuk buat ulasan. Tapi tenaga dah tinggal separuh je masa tu. Sebab pagi tu dah all out sampai tengah hari kan. Bila start je acara, saya ingat 30 hari bulan 8 tu kerana pelbagai sebab. Tapi yang paling saya ingat adalah saya rasa, ni pendapat saya, the culmination ataupun kemuncak pengulasan acara berbasikal tu adalah disebabkan kalau tengok balik atau acara-acara yang berlaku pada 30 hari bulan, pukul 12 tengah hari adalah acara terjun di mana Pandalela bertanding dalam peringkat preliminary. Jadi kita memang semua menjangkakan Pandalela akan ke final. Final pada masa itu dijangkakan pada waktu malam.
Tetapi Pandalila cedera dan tarik diri. Walaupun masa tu, kalau tak salah saya, dia berada di tangga ke-5 atau ke-6 masa preliminary. Jadi, pada masa itu, semua orang kecewa. Sebab kita menjangkakan akan ada satu butir pingat yang guaranteed lah daripada Pandalila. Jadi saya rasa, ni pendapat saya, Hafizal Ahmad dengan Akbar Sari memang geram betul. Sebab kita betul-betul nak satu medal yang guaranteed tu. Jadi tu yang semua, pada pendapat saya, semua tenaga, kreativiti dari segi pengulasan dicurahkan pada acara berbasikal tu. Dan juga ini saya harus beri kredit lah pada Akbar Sari dengan Hafizal Ahmad. Sebab idea untuk dua pengulas bagi acara basikal ni daripada diorang. Sebab kita perlu ingat acara berbasikal dia berselang-selang. Jadi untuk 30 hari bulan, dia ada men sprint, dia ada women sprint dan acara berbasikal yang paling dibenci oleh semua pengulas iaitu Omnium. Dekat sini kreativiti dalam pengulasan tu lah. Saya rasa satu kreativiti dalam pengulasan, satu lagi momentum kan. Jadi men sprint seolah-olah macam memerlukan dua suara ini. Jadi balance out each other lah. Saya rasa dengan satu mood yang agak paradox, satu tinggi, satu calm, tapi pada masa yang sama dia complement each other. Masa race tu, untuk final acara pecut, dia akan ada dua race. Race pertama dan kemudian race yang kedua. Masa race yang pertama tu, saya tak ada masalah. Loceng dibunyikan. Oh, masa tu memang bulu roma sudah meremang dah. Baik, bermulalah misi untuk mencari kemenangan dalam perlombaan yang pertama. Azizul Hasyawan di bahagian luar sekarang ini. Apakah dia mampu untuk memintas kedudukan Fukaya? Azizul Hasyawan di kawasan Seleko inilah. Dia serang melakukan hanjutan yang sahih. Azizul Hasyawan! Oh! Luar biasa! Luar biasa! Luar biasa! Masa tu saya dah keluarkan semua energi saya. Saya dah keluarkan habis. Sebab saya tahu lepas acara final ni, pecut ni, saya tak buat dah ulasan lepas tu. Bila masuk race yang kedua tu, starting tu saya okey lagi. Bila Hafizal handover tu, saya okey lagi. Bila dia dah nak sampai lebih kurang dalam 30 meter yang terakhir tu, bila dia sampai selekoh yang terakhir tu, kat situ. Saya pun tak tahu bahasa apa saya cakap. Jaw saya macam melekat. Loceng telah pun dibunyikan. Jadi, tumpukan kepada Azizul Hasyawan yang kini berada di depan. Azizul terus berada di lepas sekarang ini. Diikori oleh Fukaya Tomohiro dari Jepun. Azizul Hasyawan disekut Yatar. Azizul Hasyawan untuk Malaysia. Emas untuk Malaysia. This is Azizul Hasmi Awang. Malaysia boleh. Emas yang kelima. Manusia Azizul Hasmi Awang. Dia saya rasa ya memang mungkin orang ketawa, mungkin orang make a joke out of it kan. Tapi saya rasa itu menggambarkan perasaan seluruh rakyat Malaysia pada masa tu kot. Sebab kita terlampau yakin, nombor dua kita terlampau menginginkan kejayaan disebabkan yang tadi insiden terawal tu. Dan juga macam saya rasa bila orang kata kita berikan jiwa dan raga kita dalam sesuatu benda, dalam hal ini Akbar dengan Hafizal memang memberikan segalanya. Dan saya rasa macam kalau sesiapa yang ada kesempatan boleh dengar balik dari mula, mungkin boleh dengar balik daripada race yang pertama dan kemudian race yang kedua. Jadi padanan tu saya rasa tak ada siapa boleh emulate lah bagi saya. Ini pendapat ikhlas saya, mungkin bukan yang hakikinya, tapi bagi saya
ada turun, ada naik, dan ketika Akbar punya suara tu naik sampai tak hilang suara tu, bagi kita itu Malaysia pada masa tu. Saya rasa satu Malaysia macam tu. Kalau sesiapa pun di tempat Akbar mungkin tak mampu menggambarkan perasaan Malaysia setepat yang Akbar buat ketika itu. Ini pendapat saya. Sebab kita memang orang kata speechless dan tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan kita ketika itu. Jadi kita dari segi produksi, kita nak bagi semua dekat viewers di Malaysia. Jadi itu saya rasa itu tambah lagi kot. Itu menambahkan lagi rencah dia dalam Akbar dan Hafizal punya pengulasan. Sejarah, Habib. Lepas tu saya tengok komen bila Astro Arena dia upload video tu dekat YouTube. Macam-macam komen ada. Saya baca pun saya tergelak. Sampai ke hari ni, dah 3 tahun lah Hari Gemilang tu berlangsung. Alhamdulillah 1.4 juta views untuk race tu saja. Wow. Hebat. Azizul memang hebat lah. Saya cuba buat yang terbaik. Itu hasil dia. Selalunya pusat yang digunakan Azizul Hasniawan. Baik, bermulalah misi untuk mencari kemenangan dalam perlumbaan pertama. Azizul Hasniawan di bagian luar sekarang ini. Apakah dia mampu untuk melintas? Serangkan bukalah Azizul Hasniawan di kawasan Selangkong inilah. Dia serang melakukan hasutan jantan. Azizul Hasniawan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bercakap pun dibunyikan. Jadi, tumpukan kepada Azizul Hasniawan yang kini berada di depan. Azizul terus berada di depan kali ini. Diikuti oleh Bukalah Kemenangan depan. Azizul Hasniawan diterangkan jantan. Azizul Hasniawan untuk Malaysia. Emas untuk Malaysia. This is Azizul Hasniawan. Malaysia boleh emas yang kelima menuju Azizul Hasniawan. Yang ni saya rasa sebelum saya menang ni, komentator tu Akbar dah menang dulu lah. Memang terbaik, meremang. Saya dengar tadi tu meremang bulu roma, bulu tengkuk saya ni. Oh, memang terbaik lah. Saya harap kita untuk Olimpik ni kita ada komentator yang gempang macam ni juga kan. Saya rasa semua penonton nak menjadi sama lah. Betul tak? All the best, Jo. Good luck, Jo. Okay, Good luck. Thank you. Selamat ya.